Assalamualaikum semua, apa khabar? 2-3 hari lepas kita sedih sebab Datuk Seri Najib, Mahkamah membuat keputusan bahawa beliau bersalah. Tetapi bagi kita, ini hanyalah mainan politik. Itu bagi saya. Kan memanglah orang kata bila Mahkamah sudah putuskan, kita jangan petikai. Saya tak petikai, tapi bagi saya, kita tahu asalnya daripada Tun Mahathir ni. Dendam tak sudah. Tapi apabila Datuk Seri Najib buat sumpah laknat, tengok apa jadi. Tiba-tiba Tun Mahathir letak jawatan, PH hilang kuasa. Saya nampak dalam perkara ini Tan Sri Muhyiddin Yassin tak belajar. Sombong, bongkak, tak sedar diri lagi. Apa yang dah berlaku pada PH, apa yang berlaku kepada Tun Mahathir, sepatutnya beliau dah boleh belajar lagi dah. Dah boleh belajar. Sepatutnya Muhyiddin Yassin bukan sekat belajar, malahan bersyukur kerana beliau diselamatkan oleh Muafakat Nasional, oleh UMNO dan PAS. Tapi malangnya Datuk Seri Najib masih tetap dikatakan bersalah oleh mahkamah. Sebenarnya kuasa ada di tangan Muhyiddin. Ini semua politik kita tahu. Tengoklah apa yang jadi pada Musaman, 46 kes ke apa kan. Senang-senang dia boleh padamkan semua. Kita tahu, bukan kita tak mau adil, keadilan apa semua, tapi kita tahu ini mainan politik. Kan sebab Mahathir kata dia sengaja fitnahkan. Jadi dia sudah susun dah siapa hakim, siapa itu ini semua, dan orang-orang Mahathir inilah yang buat keputusan. Sepatutnya Muhyiddin, orang-orang ni gantikan dengan orang lain, tapi dia tak nak. Bagi saya kerana dia dendamnya pada Datuk Seri Najib, kan, kerana Datuk Seri Najib lah yang menyingkirkannya daripada UMNO, dendamnya. Tetapi ceritanya dia singkir sebab dia buat fitnah pada Datuk Seri Najib. Tapi dia memilih 28 hari bulan 7, hari dia disingkirkan daripada UMNO, dia milih tarikh yang sama untuk menghukum Datuk Seri Najib. Itu dinamakan dendam. Dendam ini sebenarnya dalam Islam tak terima benda ni. Bukan cara orang Islam lah maksudnya. Apabila dia buat begitu, apa berlaku? Datuk Seri Najib angkat sumpah lagi. Angkat sumpah di dalam mahkamah. Dan kita tengok apa berlaku. Tak sampai 2-3 hari, apa berlaku? Apa yang dah berlaku? Sabah tiba-tiba Syafi'i Abdal. Kan, ini Syafi'i Abdal ni orang-orang PH dah, kan? Habis kerajaan di bawah PH lah, senang cerita. Sebenarnya kita tahu Muhyiddin ni, dia ni bersama dengan Azmin Semburit ni, kan. Azmin pula di bawah genggaman Mahathir. Maknanya dalam Perikatan Nasional, cengkaman Mahathir masih kuat. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Muhyiddin pun masih lagi ditentukan oleh Mahathir melalui Azmin. Itu masalahnya. Muhyiddin tidak tahu berterima kasih, malahan lebih menjadi sombong. Dan dia sepatutnya belajar apa yang dah berlaku pada PH akibat daripada memberi tekanan dan akhirnya kena pada PH sendiri. Sekarang kita tengok UMNO, mungkin Muafakat Nasional ingin keluar daripada Perikatan Nasional. Apabila Muafakat Nasional keluar daripada perikatan, apa jadi? Apa nak tunggu lagi? Bubarlah kan? Bubar. Sekarang dengar kata Muhyiddin pula nak bersama dengan membuka lagi satu parti Perikatan Nasional ini. Saya minta UMNO, BN, jangan lagi bekerjasama dengan Muhyiddin. Kita tahu dia pandai, bila dia nak dia cakap baik-baik, tapi bila dia dapat, tengok apa dia buat pada Datuk Najib, apa dia buat pada menteri-menteri yang dipilih tu semua. Orang-orang dia je, dia kontrol semua. UMNO adalah sebuah parti dominan, sapetah parti yang sangat besar berbanding dengan parti-parti lain. UMNO lah yang patutnya, dari UMNO lah yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Kita jangan peduli, kita nak cakap UMNO ni siapa nak jadi Perdana Menteri itu bukan isu. Yang penting ialah UMNO ni sebuah jentera yang kuat, yang cukup berpengalaman, lebih 60 tahun mentadbir negara. Dia tahulah apa nak buat. Contohnya lah, kalau kita ada kereta Porsche, kita anggap UMNO ni Porsche, bagilah siapa-siapa bawa pun steady lah kan. Tapi kalau sakat kereta lembu macam PH ni, kau bagi Mahathir bawa, dia tak boleh pergi laju pun. Tak boleh. Paling jauh pun 3 km dalam sejam. Kan, padahal Porsche ni 300 km dalam 1 jam, senang-senang je. Tak payah risau. Sebab tu Perikatan Nasional ni nampak okey sebab ada menteri-menteri dalam UMNO yang membantu. Bayangkan kalau Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan menteri-menteri di bawahnya daripada PH, hancur. Jadi kita jangan risau. Sikit-sikit kita fikir siapa Perdana Menteri, siapa Perdana Menteri. Jangan risau. Jentera kita yang kuat sebenarnya, kan. Taruhlah siapa-siapa pun, insya-Allah okey.
Memanglah kalau sebut orang ni petikai bubuh Zahid, orang ni petikai bubuh ini, Najib, orang ni petikai. Tak payah kita nak petikai dah kan. Bagi saya, bubuh orang yang sederhana macam mana pun, UMNO, kerajaan tetap kukuh steady. Sebab lebih 60 tahun mentadbir negara ni sepertilah sebuah jentera yang dah pergi R&D tu dah banyak kali dah. Dah quality control, dah try and error banyak kali dah. Akhirnya tahu macam mana untuk mengendalikan sebuah negara. Tak macam PH kan, tak ada pengalaman. Dia macam kereta Cina zaman yang mula-mula dulu lah, pegang sana patah pusing ni, tak puas hati kan. Tapi UMNO ni dah macam MERS dah macam kereta-kereta yang tahap-tahap high end tu kan. Tak payah nak risau, siapa pun boleh kendali. Tapi kita, of course lah, kita nak cari yang terbaik. Takkan dalam 3 juta ahli ataupun dalam kepimpinan UMNO tak ada orang yang boleh kendali. Itu kita jangan risau sangat kan. Yang penting ialah BN jangan bekerjasama dengan Parti Bersatu. Singkirkan mereka. Buat pening kepala je. Kita dah belajar dari kesilapan, kalau kita nak buat lagi itu masalah. Saya harap Zahid ni cakap biarlah jelas. Tak payah, tak perlu lagi nak berselindung-selindung. Cakap je, kita tidak mahu bekerjasama dengan Bersatu. Mudah je kan? Mudah je. Apa susah sangat? Grassroots. Kalau suruh undi pun, saya rasa lebih 90% orang dah setuju dah kan. Jangan pentingkan diri sendiri. Ingat, Muhyiddin sebab dia pentingkan diri sendirilah membuatkan dia sekarang tersungkur. Saya rasa Muhyiddin akan jadi seperti Mahathir juga, tersungkur. Bila-bila masa akan tersungkur kan. Sebab apa? Bila kita lakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri, lakukan sesuatu atas hasad dengki, fitnah, dendam, akhirnya macam itulah. Depan mata kita nampak apa yang berlaku. So Zahid, saya harap Dato' Sri Zahid belajarlah daripada situ, ya. Dengarlah suara rakyat. Lihatlah, ikutlah cara Dato' Sri Najib kan. Dia mendengar suara rakyat, dia pergi pada rakyat kan. Dia menyuarakan apa yang rakyat suarakan. Mudah je. Sebab itulah sokongan terhadap Dato' Sri Najib ni sekarang ni semakin kuat. Walaupun Dato' Sri Najib masih dalam proses untuk appealkan balik kan dalam mahkamah yang seterusnya kan, tetapi sokongannya masih kuat, malahan bertambah-tambah lagi. Saya ada pergi di hari 28 hari bulan tu, saya mengendalikan beberapa kumpulan. Saya kagum. Dato' Sri Najib juga bertanya kan, dia tanya, mana datang orang ni semua kan? Mana datang? Dia terkejut. Itulah rakyat yang sentiasa setia memberi sokongan, kerana rakyat tahu siapa pemimpin yang sebenarnya layak memimpin mereka. Ada juga masih golongan dia kata, Dato' Sri Najib bersalah dan akan dipenjara. Kita tolak tepi dulu waktu. Itu semua mainan politik yang telah dirancang, diatur oleh Mahathir. Kita jangan terima bulat-bulat benda tu. Sebab itu adalah niat mereka untuk menjatuhkan BN, niat mereka untuk merampas kerajaan BN yang elok ketika itu untuk kroni-kroni mereka. Mereka gunakan dengan cara yang jahat, cara fitnah. Bila diorang dalam kerajaan, kita nampak macam mana diorang. Akhirnya Tuhan tunjuk, tak sampai satu penggal pun mereka dah huntur. Jadi takkanlah kita nak percaya sangat dengan perbicaraan-perbicaraan macam tu. Itu mainan politik saja, semata-mata untuk rampas kuasa. Kita tahu kita tak perlu lagi dengan Bersatu. Kita hanya bersama PAS dalam muafakat nasional sudah cukup kuat. Kita boleh senang-senang menang 2/3. Tapi kalau kita ambil Bersatu, akan menjadi bercelaru, bergaduh lagi sesama kita. Buangkanlah Bersatu, buangkan Muhyiddin, buangkan Azmin, dan buangkan juga mereka-mereka yang mengkhianati UMNO seperti KJ dalam tu kan. Hishamuddin, kita tahu Hishamuddin ni bekas anak Perdana Menteri yang dahulu, Tun Hussein. Tetapi malangnya beliau ini tidak langsung mendengar suara grassroots. Dia ikut suka dia je. Dia Azmin bincang-bincang macam gini, kita buat macam ni, bincang macam ni, buat ni. Akhirnya mangsa ni siapa? Kita kan, kita yang jadi mangsa. So kita tolak dia ke tepi. Biar dia sampai dia insaf, dia sedar diri, dia biar dia melutut balik, biar dia pandang balik pada rakyat. Jangan dia duduk melangit sangat, rasa dia hebat sangat sampai tak pedulikan kita. Saya harap Dato' Sri Zahid ada satu pendirian yang jelas. Tak perlu berkias-kias lagi, mungkin kita akan berbincang dengan PAS mengenai Parti Bersatu lah, itulah ini. Tak mau, kita dah tak mau, rakyat dah tak mau. Jangan rosakkan lagi keadaan yang dah kusut ni. Senang je pendiriannya, ialah tolak Bersatu. Macam tu je. Cakap sebaris macam tu pun orang dah suka. Tak payah nak boleh pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam. Buat apa nak pening-pening kan?
Mudah je, bagi direct je. Kita tolak Parti Bersatu untuk bersama kita dalam PRU yang ke-15 nanti. Tak susah kan nak cakap benda tu. Dan akhirnya rakyat semua happy, tenang, syukur. Rakyat akan bersyukur. Alhamdulillah. Saya pasti semua orang akan gembira dan ramai yang akan buat solat syukur. Harap buat satu keputusan tu, jangan ada agenda-agenda yang hidden. Kenapa? Kerana statement-statement daripada Zahid sendiri tak clear. Suara pemimpin mestilah clear, tegas dan terang. Barulah rakyat di bawah ini jelas dan tahu ala tujunya dan mudahlah untuk kita tidak mempertikaikannya lagi. Orang bawah ni kalau bagi ayat dia berbelit-belit, akhirnya rakyat tertipu. Bagi ayat yang simple je, mudah je. Sebab tu Datuk Seri Najib ni mudah orang boleh terima. Ayat dia mudah, simple. Dia kata berikan kuasa pada rakyat. Bila rakyat menentukannya, buat balik PRU. Kita hanya berdiri di bawah payung, di bawah BN dan kita bersama dengan PAS. Mudah je kan pendirian yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Najib. Kan? So apa lagi? Itu rakyat dah jelas. Tapi kalau kita pusing kata, akhirnya bila Zahid buat statement, orang ni masukkan ini, orang ni masukkan yang ini, orang ni masuk ni, akhirnya apa yang sebenarnya? Susah sangat ke nak buat satu kenyataan yang clear, yang mudah? Nak berselindung apa lagi? Saya harap Datuk Seri Zahid tegaslah sikit. Jangan takut sangat nak jadi pemimpin. Kena berani buat statement yang jelas. Nak jaga hati bersatu lah. Oh, nak jaga hati orang ni, nak jaga hati. Akhirnya pendirian kita pun tak tahu apa dia. Ingat, suara rakyat sekarang semakin kuat lah, semakin gah. Dia orang ingat bila Datuk Seri Najib jatuh, kita semua jatuh. Sorry, kita akan double up. Begitu juga dengan saya dan rakan-rakan kita tidak akan berdiam diri. Kita tolak terutamanya pengkhianat dalam UMNO ini sendiri. Kita akan suarakan, buang, kerana diorang ini sangat berbahaya. Dan mahu bekerjasama dengan Mahathir, mahu bekerjasama dengan DAP lah, mahu bekerjasama dengan Anwar lah. Orang ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Orang ini perlu dicantas. Assalamualaikum semua.